minta Menteri Perdagangan dan Negeri Kos Hidup menyatakan apakah tindakan yang telah diambil susulan pembongkaran terdapatnya kurma berasal dari Israel yang dibawa masuk ke Malaysia yang jelas bertentangan dengan pendirian negara memboikot produk serta sekatan perdagangan dan ekonomi dengan negara haram tersebut. Terima kasih, Ketua. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Puan Yang di-Pertua, sebaik menerima laporan media berhubung dakwaan penukaran label dan kotak kurma yang berasal dari Israel dijual di pasaran tempatan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri melalui bahagian penguatkuasa telah mengeluarkan kenyataan media serta-merta pada 4 Mac 2024. Intipati kenyataan media tersebut menyentuh dua perkara utama. Pertama, menegaskan bahawa tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang didapati membuat perihal dagangan palsu mengenai kandungan, jenis atau nama di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Kedua, mengalu-alukan sebarang aduan rasmi beserta butiran dan maklumat di sebarang platform aduan rasmi KPDN untuk membolehkan siasatan dijalankan. Lanjutan daripada isu berkenaan, sebagaimana yang kita maklum, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM telah mengadakan sidang akhbar semalam 13 Mac 2024 berhubung serbuan yang telah dilakukan pada 12 Mac 2024 di semua gudang di Pelabuhan Utara, Klang, Selangor. Kastam telah merampas 73 pak buah kurma organik Jumbo Medjool Dates dipercayai produk dari Israel. Dalam serbuan itu juga seorang lelaki warga tempatan berusia 40-an dipercayai pemilik perniagaan berkenaan turut ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967. Pada masa yang sama, selain siasatan yang dilaksanakan oleh pihak Kastam, KPDN akan terus membuat pemantauan di pasaran berhubung isu yang dibangkitkan. KPDN memandang serius dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya mempunyai maklumat berhubung tindakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan untuk mengelirukan pengguna. Hulu Terengganu. Terima kasih Menteri, terima kasih Ketua. Dan tahniah kepada KPDN dan Kastam yang telah bertindak hasil daripada laporan orang ramai. Cuma 73 kotak saja dirampas. Dan saya yakin banyak lagi kurma Israel ini bertebaran di Malaysia ini. Kerana didapati bahawa ada penjualan melalui online. Apakah tindakan kementerian untuk mengatasi masalah tersebut yang dijual melalui online? Yang kedua, apakah perlu kerajaan membentuk undang-undang untuk memastikan bahawa produk-produk Israel ini tidak mudah-mudah dapat masuk ke negara kita? Dan yang terakhir, ya Ketua, apakah sikap kerajaan berkaitan dengan program boykot barang-barang Israel, BDS, boykot, divestment and sanction barang Israel? Apa pandangan pihak kerajaan? Terima kasih, ya Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama, saya fikir Yang Berhormat sedia maklum bahawa di bawah Perintah Kastam larangan mengenai import 2023 sebagaimana terkandung dalam jadual kedua bahagian 2, KPDN tidak mempunyai bidang kuasa bagi mempertimbangkan lesen import apa-apa produk dari Israel. Ini bermaksud di luar bidang kuasa KPDN. Yang kedua, sebagaimana kekhawatiran Yang Berhormat tadi, yang kita kongsi bersama bahawa kita akan terus memantau di pasaran melalui pelbagai akta yang terdapat di KPDN, khususnya Akta Perihal Dagangan, untuk memastikan sekiranya terdapat pasaran kurma berkenaan berlegar untuk ditawarkan kepada pengguna. Dan kita telah serta-merta memasukkan dalam SOP dan juga termarujukan Ops Pantau yang telah kita lancarkan khas untuk Ramadan dan Aidilfitri ini untuk melihat secara terperinci berkaitan dengan penjualan kurma yang didakwa tersebut, dan kita amat berharap kerjasama daripada seluruh masyarakat dan aduan daripada awam dalam platform-platform rasmi yang wujud di KPDN. Terima kasih. Sri Gading.
Terima kasih, Puan Speaker. Speaker, pandangan kerajaan terhadap BDS. Apa pandangan kerajaan? Soalan tambahan daripada Seri Gading. Tahniah kepada KPDN atas usaha melakukan ops pantau sepanjang bulan Ramadan yang baik dan dilalukan oleh rakyat. Cuma di dalam media kita dapat dengar begitu ramai rakyat komplain bahawa harga barang di Bazar Ramadan ini meningkat cukup tinggi sehingga tular dalam media telur mata telur ke telur mata, mata kerbau tu kan, ke mata lembu tu, ada yang sampai RM4.50. Ringkaskan soalan. Ya, ini dilaporkan rakyat dalam media sosial. Soalan saya, ops pantau KPDN ini apakah dilakukan di setiap bazar? Baru-baru ini kita dengar penguasa tidak cukup anggota. Bagaimana kita boleh tambah baik mekanisme aduan dan berapa cepat tindakan dapat dibuat? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, sebagaimana arahan Ketua Pengarah Penguatkuasa Bilangan 11 2024 yang telah dikeluarkan pada 8 Mac 2024 bahawa ops pantau telah pun bermula sejak 12 Mac yang lepas, yang bukan hanya meliputi aspek Bazar Ramadan tetapi juga semua premis-premis runcit, pasar raya, pasar basah dan sebagainya yang untuk melihat supaya tidak ada perkara-perkara termasuklah pencatutan yang dilakukan sepanjang Ramadan dan juga Aidilfitri. Dan untuk pengetahuan, dalam tempoh 2 hari, 12 hingga 13 Mac, kita telah melakukan siasatan ataupun pemeriksaan di 3,099 premis yang telah melibatkan pembukaan sebanyak 11 kes, termasuklah 6 kes yang melibatkan pencatutan. Kita keluarkan notis untuk peniaga tersebut menjawab, memberikan maklum malas tentang harga yang ditawarkan. Namun apapun yang berhormat, sebagaimana pertama kita mengharapkan aduan itu spesifik supaya kita boleh membuat pemeriksaan di lokasi yang dinyatakan dalam aduan, mohon izin, instead of just diviralkan harga tersebut. Yang kedua, sebagaimana satu kes baru-baru ini di Bazar Ramadan TTDI, apabila kita membuat pemantauan, ya memang ada harga karipap yang tinggi, namun akhirnya ia berbalik kepada pengguna untuk pengguna membuat pilihan, kerana di Bazar Ramadan TTDI tersebut masih ada karipap yang dijual pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga yang dipasarkan tersebut. Jadi pertama, aduan sekiranya terdapat perkara yang menjadi keprihatinan, maklumkan kepada kita di portal rasmi untuk kita membuat siasatan dengan butiran yang khusus. Dan yang kedua, kita berharap juga kita merayu kepada pengguna untuk menggunakan hak mereka untuk memilih produk-produk pada harga yang berpatutan. Terima kasih. Dato' Muhammad Isam bin Muhammad Isam.